بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita kembali menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih lagi berada pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga iaitu Tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap Muslim. Dan kita berada pada muka surat yang ke-74 iaitu pada bahagian C di bawah tajuk Keutamaan Bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, pada bahagian C ini akan dipaparkan 11 keutamaan ya, daripada sekian banyak keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahawa kewajipan seorang hamba adalah mentauhidkan Allah taala dalam beribadah kepadanya. Baik, berkata pengarang hafizahullah taala, ketika Allah taala mengkhabarkan bahawa tauhid adalah kewajipan yang paling agung atas seluruh hamba, maka Allah juga menyebutkan keutamaan-keutamaan yang mulia dan indah. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang kesannya lebih baik, ya, kesan dampak itu maksudnya kesannya yang lebih baik dan keutamaan lebih mulia daripada tauhid. Dan sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat ini termasuk buahnya tauhid dan keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaan orang yang bertauhid, yang pertamanya adalah Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha berkah dan maha tinggi berfirman, Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ini adalah jaminan daripada Allah Ta'ala menerusi hadis qudsi ini. Dan hadis qudsi ini merupakan hadis yang sangat agung, berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala dari sisi sifat maha pengampun Allah Ta'ala. Dan sebagaimana kita mengetahui, Allah di antara nama-namanya yang agung, nama-namanya yang husna, yang baik adalah Allah adalah Al-Ghafur, ya, Allah adalah Al-Ghaffar, iaitu maha pengampun. Allah adalah Al-Afu, maha memaafkan, dan Allah adalah At-Tawwab, maha menerima taubat hamba-hambanya. Maka tidak ada satu pun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa ketika kita hidup.
Kerana kita adalah anak Adam yang disebut oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu melakukan dosa, kesilapan, kesalahan. Namun pintunya untuk keluar daripada kesalahan dan kesilapan, dosa, pelanggaran adalah dengan dia memohon keampunan kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Dan hadis ini memberikan khabar gembira kepada anak Adam kita ini, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi ini, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini dalam Arba'in An-Nawawiyahnya pada hadis yang terakhir, iaitu hadis penutup, hadis yang ke-42. Jadi hadis ini memberikan khabar gembira agar kita orang-orang yang beriman tidak memiliki sifat berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana di antara rahmat Allah yang maha agung, iaitu Allah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah Ta'ala di antara sifatnya adalah dia mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Tetapi dengan satu syarat. Di dalam hadis yang lain, di dalam ayat yang lain disebut satu syarat, iaitu dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syarat untuk mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, hendaklah dia bertauhid kepada Allah dengan benar, tidak melakukan sebarang kesyirikan. Walaupun dosa-dosa lain dia lakukan, namun dia tetap mendapat jaminan, iaitu akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi datang kepada Allah dengan dosa yang tak terhingga banyaknya, sehingga disebut dalam hadis ini sepenuh bumi. Namun datang kepada Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah tetap ampuni dosa. Sebab itu tugas Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengingatkan perkara yang satu ini. Banyak yang telah kita sebut sebelum ini. Contoh, Allah menjelaskan kepada hal ehwal seluruh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Datangnya mereka adalah untuk mengingatkan umat agar bertauhid dan berlepas diri daripada kesyirikan. Dan sebelum ini pun telah kita berikan definisi tentang makna Islam, iaitu wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Iaitu tunduk, patuh kepada Allah dengan melakukan apa? Iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Maka sempurnalah ubudiah seorang hamba kepada Rabbnya dengan menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Allah nyatakan kepada rasul-rasul yang diutuskan di tengah kaumnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Dan begitulah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara yang satu ini. Baik, yang kedua, keutamaan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Jalan untuk seseorang itu meraih ketenangan, keamanan, ketenteraman jiwa. Jiwa yang lapang, tenang, jiwa yang redha, jiwa yang tunduk, patuh, jiwa yang sejahtera, jiwa yang memiliki sifat qanaah dan sebagainya. Maka jalannya adalah menerusi tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 2 hingga 3. Apa makna takwa? Takwa itu terhimpun kepadanya iaitu dua perkara. Bila Allah sebut tentang takwa, kadang Allah sebut tentang iman, kadang-kadang Allah sebut tentang amal soleh. Apa makna takwa? Iaitu padanya ada dua perkara, iaitu iman dan amal soleh. Itulah takwa. Iman dan amal soleh itulah takwa. Dan itulah akidah. Itulah akidah, itulah tauhid. Sebab orang yang bertauhid dia adalah orang yang beriman dan dia melakukan amal soleh. Apa makna amal soleh? Amal yang dilakukan mukhlishina lahuddin, lillahi ta'ala,
ya, dilakukan lillahi ta'ala ala sunnah, dan dia berbuat di atas sunnah Nabi SAW. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak mentauhidkannya. Orang yang bertauhid dan bertakwa akan diberikan jalan keluar dari berbagai masalah hidup. Jadi jalan keluar untuk menghadapi segala ujian Allah Ta'ala, terutamanya yang kita istilahkan sebagai perkara-perkara yang kita tak sukai, musibah, ya, yang merupakan masalah-masalah. Bila disebut masalah adalah perkara negatif, perkara yang jiwa manusia, nafsu manusia tak menyukainya. Bagaimana untuk berhadapan dengannya? How we readjust ourselves, ya, untuk menghadapi situasi ini? Maka tauhidlah jalan, tauhidlah perisai, tauhidlah, ya, bekalan untuk berhadapan dengan segala ujian Allah Ta'ala yang fitrah manusia tidak menyukainya. Maka tauhid akan membimbing seorang hamba, ya, untuk dia ketika mana dihadapi dengan ujian, dia mengetahui semuanya adalah daripada Allah. Maka dengan itu dia akan memposisikan dirinya dengan, ya, dengan apa? Dengan cara pemikiran yang benar, dengan cara bersikap yang benar, dan cara bertindak yang benar. Bagaimana dia memulai jurusnya untuk menghadapi perkara-perkara yang tidak disukainya, seperti kesulitan, kepayahan, kesedihan, dan pelbagai lagi, yaitu dengan meletakkan pertama, yaitu dia mengimani semua yang berlaku itu adalah dari ketentuan takdir yang Allah telah tetapkan ke atasnya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, maka akan datanglah sifat redha. Redha ini akan melegakan seluruh tekanan yang dia hadapi. Banyak orang yang menghadapi tekanan, tak mampu nak menghadapinya, akhir mengambil langkah dan jalan, ya, berdasarkan bisikan hawa nafsu dan syaitan, yang akhirnya membinasakan dirinya kerana tidak ada perisai yang satu ini, iaitu redha. Kemudian setelah dia redha, baru datang sabar. Sebab sabar adalah natijah daripada redha. Seorang tak mungkin dapat memiliki sifat sabar kalau dia tidak redha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala ke atasnya. Bila datang sifat redha, maka sabar akan menyusul, dan kemuncaknya dia akan mencapai meraih makam syukur. Itulah kemuncak. Ya, kemuncak dua sifat yang paling utama setelah redha, iaitu sabar dan syukur. Ya, untuk naik kepada darjat sabar dan syukur tentunya memerlukan, ya, memerlukan apa? Bekalan yang paling ampuh, tak lain dan tak bukan adalah at-tauhid. Sebab itu Nabi SAW menggambarkan seorang mukmin yang menakjubkan, yaitu apabila padanya, ya, dua sifat ini bergabung. Dan beruntunglah orang-orang yang memiliki dua sifat, yaitu syukur dan sabar. Dia ibarat, ya, dua sayap yang berada pada seekor burung. Sabar di kanannya, syukur di kirinya. Maka burung itu boleh terbang, ya, ke mana-mana yang dia inginkan. Baik, yang ketiga, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dan menghiasi dalam hatinya rasa cinta kepada iman, serta menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu, ya, akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan kamu cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ini adalah nikmat yang sangat agung, ya, bagi seorang hamba apabila Allah Ta'ala mengurniakan dan dia meraih, ya, darjat ini, iaitu padanya tertanam cinta yang sangat dalam, kecintaan kepada Allah Ta'ala, menunjukkan benarnya imannya kepada Allah, sehingga iman itu tertancap kuat di dalam hatinya dan menjadikan dia sangat cinta kepada imannya dan membenci sebenci-bencinya apa-apa yang bertentangan dengan keimanan. Seperti apa? Kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Jiwanya sentiasa terarah ke arah perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya, yang memberi manfaat kepada dirinya dari dua sisi. Satu, mendapat kecintaan daripada Allah, satu lagi mendapat kecintaan daripada manusia. Kecintaan daripada Allah dengan dia menunaikan seluruh hak-hak Allah Ta'ala. Kecintaan dari sisi manusia, baiknya dia bermuamalah dengan manusia.
Maka dengan itu dia telah meraih keberuntungan yang sangat besar. Dan dengan sifatnya itu maka Allah jauhkan dia daripada perkara-perkara yang merosakkan, yang merugikan, yang menjatuhkan darjat harga dirinya sebagai orang yang beriman. Maka dia tidak menyukai, dia berbarok, berlepas diri daripada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Semua ini adalah bentuk penjagaan Allah Ta'ala yang sangat agung pada orang yang benar tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, tauhid adalah satu-satunya sebab untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala. Dan orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala La ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsih. Orang yang paling berbahagia dengan mendapat syafaat adalah orang yang mendapat syafaatku pada hari kiamat. Orang yang paling berbahagia dengan mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang syarat seseorang itu mendapat syafaat. Apa syarat seseorang itu mendapat syafaat? Nombor satu, dia mesti bertauhid. Itu nombor satu. Kalau tidak ada tauhid, dia tidak akan sekali-kali meraih syafaat. Ya, dia yang pertama adalah orang yang bertauhid. Yang kedua, ya, mendapat izin daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi izin. Ya, dengan keizinan Allah Ta'ala. Ya. Sebab kita tahu di akhirat nanti Allah Ta'ala berikan keizinan kepada hamba-hambanya untuk memberi syafaat kepada orang yang disyafaatkan. Dan kita umat Nabi SAW, Allah istimewakan Nabi SAW memiliki beberapa syafaat khusus. Yang pertama, Nabi SAW memiliki satu syafaat untuk seluruh umat manusia. Sejak dari Nabi Adam AS sampai pada Nabi SAW. Iaitu apa? Syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra, untuk segera dimulakan penghisaban. Nabi SAW juga diberikan syafaat khusus untuk seorang, iaitu bapa saudaranya Abu Talib yang mati dalam kekafiran, agar diringankan azab Abu Talib. Tapi dia tetap kekal di dalam neraka. Ini special. Atas jasa Abu Talib, Nabi SAW diberikan syafaat ini. Nabi SAW juga diberikan syafaat untuk umatnya, iaitu umatnya yang telah dijatuhkan hukum masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bagi syafaat, dia dikeluarkan. Dia tak masuk neraka, masuk syurga. Kemudian Nabi SAW juga diberikan syafaat, iaitu untuk dimasuk syurga, dinaikkan darjatnya, dinaikkan levelnya. Jadi di antara contoh syafaat yang Allah kurniakan khusus untuk Nabi SAW. Kemudian syafaat juga diberikan kepada selain Nabi SAW, tentunya setiap rasul-rasul untuk umat masing-masing. Begitu juga para malaikat, Allah berikan izin untuk memberi syafaat. Begitu juga kaum mukminin, orang yang beriman. Siapa mereka? Seperti para syuhada, Allah berikan mereka izin untuk memberi syafaat pada ahli keluarga mereka. Selain daripada manusia, juga Allah izinkan amal-amal menjadi memberi syafaat. Seperti apa? Puasa dan baca Quran. Puasa, amalan dan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti dia akan datang pada hari kiamat, dia akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Jadi syarat untuk mendapat syafaat adalah tauhid. Dan khusus di sini untuk mendapat syafaat Nabi SAW adalah dengan orang yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah secara ikhlas dari hati dan jiwanya. Inilah keyword yang paling penting, adalah ikhlas. Ikhlas adalah buah daripada tauhid yang benar. Sebab itu apabila makin benar tauhid seorang itu kepada Allah, maka makin terang, cemerlanglah, bercahaya keikhlasannya. Dan Nabi SAW mengajar kita bagaimana untuk menjaga keikhlasan. Kerana keikhlasan adalah perkara yang paling sulit dan merupakan sasaran utama syaitan untuk mencacatkannya, bahkan untuk menjadikan ikhlas itu hilang daripada diri seseorang.
Ya, khususnya syaitan akan membisikkan agar seseorang itu melakukan amal-amalnya bukan kerana Allah. Riya, menunjuk-tunjuk, ya maka akan datanglah sifat-sifat buruk. Natijah daripada tauhid yang tidak benar, yaitu riya, ujub, sum'ah. Ya, 3 penyakit serangkai yang paling membinasakan. Penyakit hati yang paling membinasakan adalah riya, ujub, sum'ah. Ya, seperti mana penyakit 3 serangkai manusia. Apa penyakit 3 serangkai manusia? Kecil manis, darah tinggi, sakit jantung. Ini penyakit yang membinasakan fizikal, tapi yang ini mematikan iman. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat-sifat itu, kedua-duanya. Sifat yang zahir pada kesihatan tubuh badan, dan sifat yang lebih besar yang akan menyelamatkan seseorang di negeri akhirat. Dijauhkan daripada sifat riya, dijauhi daripada sifat sum'ah, dijauhi daripada sifat ujub. Ujub tu bangga, duduk seorang-seorang, perasan dia bagus, dia alim, dia hebat, dia banyak berbuat amal-amal dan pelbagai lagi. Sum'ah, dia suka perbuatan dia itu didengari oleh orang. Orang bercakap tentang dia. Dia nak perbuatan dia itu diketahui oleh orang. Itu sum'ah. Riya, dia buat tu nak tunjuk pada orang. Ni pelaku ni. Pelaku sendiri, pembuat. Ya, maka dia declare sana, dia declare sini supaya orang tahu. Itu sum'ah. Supaya orang dengar. Sami' orang dengar. Ya. Maka ini adalah 3 penyakit. Dan ubat terapinya adalah tauhid. Iaitu apa? Dia beribadah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita agar kita mengikrarkan kalimah ikhlas ini. Yang di mana? Iaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tidak lain daripada itu. Bukan nak menunjuk pada orang, bukan nak mengada-ngada, ya, bukan nak dapat gelar, pujian, bukan. Apa yang diharapkan hanya kerana Allah. Tidak ada gunanya melakukan amal, ya, kerana selain daripada Allah. Kerana apa? Akibatnya sangat membinasakan, dihumban ke dalam neraka. Waliyazubillah. Yang kelima, faedah tauhid. Allah Ta'ala menjamin akan memasukkannya ke syurga. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk syurga. Rasulullah SAW juga bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, maka dia masuk syurga. Jadi cagaran untuk masuk syurga apa dia? Iaitu tauhid yang benar. Sebab itulah menjadi kewajipan yang sangat urgent, ya, kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh umat Islam, wajib mempelajari tentang 5 perkara yang berkaitan dengan tauhid ini. Makna, rukun, syarat, pembatal dan natijah. Ya. Khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat, ya, tauhid yang tersimpul dalam kalimah syahadah itu. Ya. Jadi telah kita pelajari sebelum ini, ya, berdasarkan hadis-hadis yang bertebaran dan ayat-ayat Al-Quran, maka untuk seorang itu memiliki tauhid yang kukuh, yang kuat, yang benar, maka hendaklah padanya terpenuhi, iaitu sekurang-kurangnya berapa? 7 syarat. Dan salah satu syarat yang di sini adalah iaitu mengetahui al-ilm. Ya, jadi syarat-syarat tauhid itu hendaklah kita hadam, kita fahami, kita ilmui dan kita berjalan hidup dengannya. Yang pertama adalah al-ilmu, sebagaimana keutamaan yang kelima ini, ya, iaitu menafikan, ya, al-jahlu. Dia tahu ketika dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini, maknanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala satu-satunya. Maka dia tak akan melakukan kesyirikan, sama ada dari jurusan syirkun akbar atau syirkun asghar. Dua-dua itu dia akan selamat daripadanya. Lillahi ta'ala mukhlisina lahuddin. Ya, ini adalah ilmu. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, itu benar-benar mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keduanya apa syarat dia? Para ulama himpun al-yaqin.
Ya, menafikan asyak. Ya, dia yakin dengan kalimah ini benar adanya. Tidak ada sebarang keraguan walaupun sebesar zarah. Dia yakin bahawa adalah Allah dari jurusan Allah adalah Ar-Rabb. Mentauhidkan Allah dari sisi Ar-Rububiyah tanpa sebarang keraguan. Kemudian dia mentauhidkan Allah dari sisi Al-Uluhiyah, tauhidul ibadah. Dia diciptakan untuk menegakkan ubudiyah hanya kepada Allah tanpa melakukan sebarang kesyirikan. Apa saja ibadah yang dia buat, iaitu menuju hanya kepada Allah, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, dan dia tidak sekali-kali berpaling, tak memandai-mandai dalam urusan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, dia mentauhidkan Allah dari sisi al-asma' was sifat, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan dijalani oleh para salafus soleh di atas manhaj salaf al-yakin. Ya. Yang ketiganya adalah al-qabul, dia menerima. Ketika dia mengikrarkan tauhidnya kepada Allah, maka dia akan jadi seorang hamba sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa aswaina. Dan dia akan berusaha bermujahadah sepanjang usianya sampai mati untuk memastikan dirinya masuk ke dalam Islam secara sempurna. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita kesemuanya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Allah perintahkan kita masuk dalam agama itu sempurna. Ya, sempurna sebagaimana Nabi SAW menunjukkan kesempurnaan. Ya, terhadap agama ini sudah ada contoh, maka ikuti saja. Yang ketiga adalah yaitu yang keempat, ya, al-qabul tadi, menafikan ar-rad. Ya, dia tidak mempertikaikan, dia tidak memilih-milih. Yang mana sesuai dia ikut, yang mana tak sesuai dia tolak. Bahkan dia menafikannya, menentangnya, tidak akan sekali-kali. Allah perintah kewajipan untuk menutup aurat, sami'na wa ata'na. Dia tak kata payah lah, tak sesuai lah, tak relevan lah, panas lah, tak produktif lah, tak semasa lah, ya, tak mengikut perkembangan zaman lah, pelbagai. Tidak sekali-kali. Allah perintahkan dia untuk berkorban, maka dia tak datangkan pelbagai karenah. Ya, tak ada dia kata, oh jumlah ni zolim, barbarian, tak sesuai lah di zaman sekarang, ya, bertentangan dengan animal right dan sebagainya. Sekali-kali dia tak akan datangkan akal-akalan ini. Ya. Yang keempat adalah al-inqiyad, patuh dan taat, tunduk. Ya, meniadakan at-tarku, meninggalkan. Ya, maka dia tunduk, patuh. Ya. Menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dalam mentauhidkan Allah. Itu secara ringkas. Yang kelima, yaitu dia ikhlas. Menafikan asyirku. Ikhlas dia sebagai seorang mukmin dalam beribadahnya hanya semata-mata, ya, kerana Allah, sebagaimana yang telah berlalu penjelasan. Yang keenam, asyirku, benar dia, jujur. Dia tidak kasih, dia tidak mendustakan, al-kazib, tidak. Ya, dia bukan al-kazab, pendusta, tidak. Dia membenarkan semuanya. Tidaklah ucapannya, ya, berbeza dengan hatinya. Tidaklah ucapannya berbeza dengan perbuatannya. Dia sebagaimana orang-orang munafik, sebagaimana orang kafir. Orang munafik, ucapan, perbuatan, zahirnya Islam, tapi hatinya, batinnya menolak, mendustakan. Orang kafir mendustakan 3 jurusan. Hatinya kufur, lisannya kufur, perbuatannya juga mengkufuri. Jadi jangan jadi sebagai seorang muslim yang seperti itu, memiliki sifat seperti orang kafir, memiliki sifat seperti orang munafik. Ada atau tidak? Ada. Maka bagaimana dia akan masuk syurga? Ya, dia berpura-pura. Ya. Dia seperti orang munafik tadi. Ya, luarnya nampak penampilan Islami, tapi hatinya sangat membenci, sangat mengingkari. Ya. Yang ketujuh, yaitu al-mahabbah, cinta dia. Menafikan baghdha, benci. Dia cinta pada agamanya, dia cinta pada tauhid. Dia mempertahankannya, memperjuangkannya, mengajak umat kepadanya. Dia tidak membenci para duat yang mengajak pada tauhid. Dia tidak memberikan gelaran, label berbagai. Sikit-sikit tauhid, sikit-sikit syirik, sikit-sikit tauhid, sikit-sikit syirik. Tak ada cerita lain ke? Kalau ungkapan seperti ini, maknanya something wrong dengan tauhid. Kerana orang-orang yang memperjuangkan tauhid, mereka telah menjalankan amanah, menyambung risalah Nabi SAW. Ya, bukan saja risalah Nabi SAW, seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebab itu jika ingin kita selamat, maka berjalanlah bersama kafilah para duat yang sentiasa mengingatkan umat dalam setiap, ya, peringatan mereka, kuliah mereka, tulisan mereka, dakwah mereka. Ingat pada tauhid, ingat pada syirik, ingat pada sunnah, ingat pada bid'ah. Maka itulah jalan yang hak. Ikuti mereka. Ya, bukan ikuti mereka tu, belajar bersama mereka, berkawan dengan mereka.
Supaya dengan itu kamu akan berjalan bersama dengan jalannya Rasulullah SAW. Jika tidak seperti itu, maka tinggalkan mereka, kerana binasanya akan mendatangkan mudarat yang sangat membinasakan, racun yang sangat mematikan. Camkan di perkara ini. Tidak susah untuk membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan percakapan. Semuanya itu mesti ditimbang, diukur. Must be verified. Must be verified and validated by satu deraja, iaitu muafakah atau tidak dia dengan tauhidnya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Tentunya kita Nabi SAW. Tentunya panduannya depan mata, Quran dan Sunnah. Yang keenam, Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan apabila benar tauhidnya. Kerana syarat kejayaan dan kemuliaan kembali kepada perkara yang satu ini. Benar tauhid, benar bergantungnya pada Allah, benar tawakalnya kepada Allah, benar berharapnya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi Allah Ta'ala akan berikan kejayaan, kemenangan, kemuliaan apabila kita menolong agama Allah. Apa makna menolong agama Allah? Iaitu kita menunaikan sebab-sebab yang membawa kepada kejayaan. Iaitu apa? Dengan mengajak umat kepada tauhid. Jadi membina generasi umat Islam ini, kaum muslimin, mesti dibina dengan tauhid. Tapi kenyataannya perkara ini tidak diberikan keutamaan oleh sebagian besar para duat di zaman ini, kecuali sedikit. Jadi ini sungguh satu perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Maka selama mana kita tidak menunaikan hak yang satu ini, maka Allah Ta'ala akan timpakan kehinaan demi kehinaan. Dan itulah realiti yang kita lihat. Sebab itu seluruh para duat, penceramah, pendakwah, para agamawan hendaklah mengajar umat tentang tauhid. Tauhid yang benar, tauhid yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak berpaling kepada tauhid yang datang daripada akalan-akalan manusia. Tauhid ahlu kalam, tinggalkan. Tauhid yang benar adalah tauhid yang datang daripada kalam Allah, iaitu qala Allah wa qala Rasul. Maka Allah akan pasti berikan pertolongan. Kenapa? Kerana tauhid yang benar adalah tauhid yang berjalan di atas manhaj nubuwah. Berjalan persis sama seperti mana yang dijalani oleh Nabi SAW. Bagaimana mungkin kejayaan akan diraih menggunakan model, cara, prosedur yang bukan daripada Nabi SAW? Tak mungkin, mustahil, impossible, forever. Impossible. Apabila memilih jalan yang lain daripada jalan Nabi SAW, impossible. You will gain the same results. Never. Mesti ikut cara yang sama, baru akan terhasil hasil yang sama. Boleh faham? Itu logik. Kalau nak dapat hasil yang sama, ikut cara yang sama. Dari segi masanya, dari segi cabarannya, sama. Dan itulah jalannya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kalau guna cara jalan lain daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam, maka pasti akan tersesat, bahkan keluar daripada jalan yang hak. Terjun ke dalam gaul, bukan berada di atas landasan yang benar. Camkan ni perkara yang akal sihat boleh menerimanya, apatah lagi bila berjalan di atas wahyu, pasti akan berjalan dengan benar. Ini kaedah yang penting. Namun apabila terkena racun syubhat, akal-akal yang rosak, maka memandai-mandai dalam urusan agama, maka sampai bila-bila lah mereka itu, they are heading nowhere. They are heading nowhere. Pelbagai jalan tapi tak sampai ke end destination yang benar. Mereka akan sampai ke destinasi yang pelbagai, yang tak sampai kepada tujuan yang dihajati. Yang ketujuh, yang ketujuh, keutamaan tauhid kepada Allah yang benar. Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lihat di sini, Allah Ta'ala menegaskan syarat dan jawab. Ada syarat, ada jawapan. Al-jaza'u minal jinsil amal, kaedah ni. Ya, pembalasan sesuai dengan apa yang kamu buat. Tengok, barang siapa yang memenuhi syarat ini, iaitu pertama, mengerjakan amal soleh, lelaki atau perempuan. Ini Islam letakkan equality. Tengok, Islam adalah satu-satunya agama yang hak, yang telah, ya, yang paling awal, yang paling pertama meletakkan equality bagi lelaki dan wanita. Yang kemudian baru dah datang gerakan feminisme dan bagai-bagainya yang tersasar, yang terbabas. Apa disebut? Yang pertama, amal soleh. Ya. Dan amal soleh itu dalam keadaan mereka itu beriman. Jadi itu syarat kedua. Itulah takwa. Itulah tauhid. Bila kita sebut takwa, sebut tauhid, dia sinonim. Melihat konteks ayat. Di sini amal soleh dan beriman. Dua syarat untuk diterima ibadah di sisi Allah. Ingat. Ya. Ibadah yang kita lakukan ini akan diterima di sisi Allah Ta'ala bila terpenuhi berapa syarat? Dua syarat. Ya. Bila kita sebut ibadah, otomatik pelakunya ada seorang Muslim. Maka tiga syarat sebenarnya. Tapi syarat yang pertama tu sudah ma'ruf, sudah dikenali. Yaitu seorang Muslim bila dia melakukan amal ketaatan pada Allah, mesti, ya, disandarkan pada dua. Satu, amal soleh. Apa makna amal soleh? Mesti terpenuhi pada dua syarat. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti di atas sunnah. Ya, yang inilah yang akan kita pelajari nanti pada bab yang keempat dan seterusnya. Amalan-amalan sunnah. Bila amalan sunnah, maka Allah akan terima. Bila amalan bid'ah, punah jadinya. Walaupun penat berjuta, berzikir dan sebagainya, tapi kalau tidak berjalan di atas sunnah Nabi SAW, maka fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal dengan bukan amal daripada kami, maka dia akan ditolak. Sebenarnya hadis ini merupakan bantahan yang terang dan jelas bagi para pelaku bid'ah. Ya, Nabi SAW sebut sangat loud and clear, crystal clear. Barang siapa yang beramal dengan bukan dengan daripada amalan kami, yang kami ajar, yang kami sampaikan, yang kami contohkan, maka tertolak. Jadi agama ini adalah agama yang datang daripada Nabi SAW. Nabi SAW telah menunjukkan seluruh amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat, sempurna, terang, jelas. Tak ada satu pun yang Nabi SAW sisihkan, tinggalkan, sembunyikan. Bagaimana mungkin pelaku bid'ah itu tiba-tiba datang dengan mendatangkan amalan-amalan yang baru, menggeserkan pelbagai amalan, bukan sedikit, tak terhitung banyaknya, sesuai dengan lokaliti tokoh-tokoh yang datang kemudiannya, yang mereka ini merupakan pembinasa agama. Wajah agama yang benar itu, ya, ditutupi dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Sebab itu bencana bid'ah ini dosa yang sangat besar, sehingga Allah Ta'ala tak akan menerima taubat seorang pelaku bid'ah sehingga dia meninggalkan bid'ahnya. Betapa banyaknya hadis Nabi SAW dalam bab ini. Tetapi pelaku-pelaku bid'ah ini mendatangkan pelbagai syubhat. Mereka tak takut nanti di negeri akhirat mereka akan lihat hasil kerja tangan mereka. Pasti mereka akan menggigit jari, menyesali. Kenapa? Kerana mereka melakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh Nabi SAW. Nampak tak? Dalam jurusan ibadah, kena faham ni, bukan jurusan dunia. Dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia kamu lebih tahu. Ya, sebab itu Allah ingatkan kita dalam urusan dunia, wasta'marakum fiha. Kami ciptakan kamu ni. Ya, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Surah Hud tu ayat 60, 61. Ini kaedah dunia. Allah jadikan kita ni sebagai pemakmur dunia. Sebab itulah Allah bagi kita akal. Borderless. You can think. You can come up with your ideas. How to fully manipulate apa saja apa yang ada di muka bumi ni. Betul kan? Dulu asal hidup dalam gua, sekarang hidup dalam rumah berbatu, berekon, bagai-bagai. Itu inovasi. Buatlah. Ya, selama mana tidak melanggar syariat. Ya, apa maknanya tak melanggar syariat? Sumber yang kau ambil tu mesti dengan jalan yang benar, jangan dia mencuri. Ya, batu bata dicuri, tanah orang dicuri. Itu maksudnya. Tapi dalam urusan dunia tadi, yang purely urusan dunia atas kreativiti, buatlah, kata Nabi SAW. Itu bid'ah dari seluruh, ya. Itu bid'ah yang disarankan. Tapi umat Islam, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan kreasi,
Ya, inovasi bid'ah dalam urusan dunia. Mereka sibuk dalam yang dilarang, iaitu inovasi dalam urusan agama. Inilah tipu daya syaitan kepada pelaku apa? Bid'ah. Dan pelaku bid'ah ni memiliki satu sifat khas, degil tahap tertinggi. Bila ditegur, melenting, tetap bersikeras. Padahal dengan pemikiran yang sederhana, pemikiran yang sihat, akal yang sihat, tahu perkara ini memang tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Ini kan ibadah ni, kamu declare dia ibadah. Tengok Nabi SAW buat atau tidak. Sebagaimana bantahan yang sangat mudah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita membantah Ibnu Abi Du'ad, sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Ketika membantah Ibnu Abi Du'ad dalam isu Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk Allah. Dua soalan saja dia tanya. Apakah yang sedang kamu bawa isu ini? Mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Sama ada dua perkara je kamu datang membawa isu ini. Yang pertama, Nabi SAW tidak tahu, kamu lebih tahu, maka kamu bawa isu ini. Betul kan? Dan itu mustahil. Betul kan? Imam Ahmad bagi soalan dan automatically terbantah dia. Dengan soalan itu, jawapan di situ pasti akan membantah dia. Mustahil kamu akan. Ataupun Nabi SAW tahu dan tak menyampaikan pada umatnya, sedangkan kamu tahu, lebih tahu daripada Nabi SAW. Juga dua-dua mustahil. KO terus. Nampak ni? Cara berbahas menggunakan akal yang sihat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tak guna ilmu kalam. Padahal tu tokoh ilmu kalam paling hebat tu. Dikalahkan dengan akal yang sihat. Inilah hebatnya manhaj orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Manhaj yang sesuai dengan fitrah, yang muwafaqah dengan kalam Allah. Maka batillah ucapan-ucapan ahli kalam itu yang mengatakan ahli kalam ini adalah orang yang hebat, di mana para salaf gagal dalam menghadapi kelompok-kelompok akalan-akalan ini seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Itu pembohongan di siang hari. Ya, ahli sunnah yang paling terkedepan, ya, para ulama salaf lah yang paling terkedepan dalam membantah mereka. Bacalah buku-buku akidah mereka. Bacalah buku-buku penolakan mereka terhadap kelompok ilmu kalam ini. Semuanya muwafaqah dengan Quran, menggunakan akal yang sangat sihat, menggunakan analytical thinking. Ya, very amazing. Inilah dia. Datang ahli kalam, rosak segala-galanya, haywire sampai hari ini. Masya Allah. Ahli kalam ini terkenal orang yang terlampau pandai, lebih pandai daripada Allah Ta'ala dalam menyifati Allah Ta'ala. Tajuk tak? Ajaib. Ajaib sungguh mereka itu. Tapi dah jatuh dalam kubang itu, nak keluar sulit. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala dengan menyucikan jiwa mereka dengan tauhid. Kembali tadabbur Al-Quran sebagai orang awam. Akidah orang awam itu lebih baik, lebih selamat, lebih sejahtera daripada ahli kalam itu. Masya Allah. Sebagaimana dalam syair Fakhruddin Ar-Razi ketika dia bertaubat kepada Allah. Nah, dia pun tokoh hebat, pengarang kitab Asasul Taqdis tu, meletakkan dasar-dasar dalam ilmu kalam. Akhirnya penghujung usia bertaubat kepada Allah. Akhirnya kembali kepada Quran. Akhirnya kembali kepada akidahnya orang awam. Sebab orang awam kalau ditanya aina Allah, pasti mereka kata Allah fis sama. Fitrah dia. Tapi ahli kalam tak. Allah mawujud bila makan. Mana datang Quran ada kaedah tu? Cuba tunjuk ayat Quran mana kata Allah mawujud bila makan. Allah tidak berada di mana-mana. Allah tidak bertempat dan sebagaimana. Itu semuanya istilah bahasa ahli kalam yang rosak oleh kaedah makulat al-asyarah, iaitu guru mereka, kemuncak maha guru mereka, Aristotle, the philosopher. The philosopher from where? From Greek, Yunani, orang kafir. Wal iyazubillah. Sebab itu tauhid akan membersihkan jiwa, ya, akan memberikan kehidupan yang tenang. Sebab itu orang-orang yang mencari Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, pasti bila mereka bertauhid, mereka akan memiliki makrifah kemuncak. Mengenali Allah dengan hak, jiwa mereka tenang, lapang, mereka menikmati, merasa keimanan, merasa nikmatnya, berubudiah mereka kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang cari lain daripada Islam, maka pasti mereka akan rugi serugi-ruginya. Ya. Maka Allah dah jamin, barang siapa mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, benar tauhidnya, maka dia akan meraih kehidupan yang baik. Dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Allah bagi extra, exceeding. Dia buat macam ni, Allah bagi more than that. Inilah kaedah bagaimana Allah menunjukkan, ya, membalas sesuatu kebaikan dengan lebih baik daripada itu. Allah sendiri menunjukkan contoh. Allah perintahkan kita berbuat, Allah tunjuk contoh dengan dirinya sendiri. Tengok ni, memberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Nampak tak? Kerja sejam dapat gaji sebulan. Best tak? Best. Tu. Tengok Allah sebut, ajar kita dalam Quran. Sebab Allah telah menunjukkan contoh di sini.
Dalam surah lain Allah sebut wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah perintah. Apabila kamu diberikan dengan satu salam penghormatan, jawab yang lebih baik daripada itu atau setara dengannya. Ni kaedah. Kalau dalam ilmu pengurusan dia ajar, iaitu this is the definition of quality. Quality not just meeting your customer requirement, but you have to try your best to exceed their requirement, enhance customer expectation, make them feel delighted, wow factor, amazing, remembered forever. Itu dalam ilmu pengurusan. Allah dah ajar lah. Lebih jauh daripada itu. Tengok Allah bagi ganjaran, pahala yang lebih baik. Betul kan? Baca Quran satu huruf, terbata-bata, sulit-sulit, dapat 10 ganjaran. Kerja 1 jam, dapat 10 jam gaji. Nikmat tak? Siapa yang boleh bagi begitu? Perniagaan yang paling menguntungkan apa? Apa perniagaan yang menguntungkan? Perniagaan yang paling menguntungkan lah berniaga dengan Allah Ta'ala. Betul kan? Berniaga dengan Allah Ta'ala pasti lantabura, tak akan rugi. Allah sebut dalam Quran, berniaga dengannya. Ya. Dan perniagaan yang paling menguntungkan ada dengan Allah Ta'ala apa lah? Iaitu benar di atas tauhid. Benar di atas amal ibadah. Muwafaqah dengan sunnah Nabi SAW. That's the best. That's the ultimate. Ya, tak akan boleh dibandingkan dengan nikmat yang lain. Inilah yang patut diberi perhatian. Dan inilah yang diberikan perhatian oleh seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan inilah yang diberi perhatian oleh seluruh para du'at yang berjalan di atas manhaj salafus salih, yang mengajak manusia kepadanya. Ya. Let's us together fulfill this requirement. Tu. Which stated by Allah Ta'ala dalam ayat-ayat Quran. Baik. Yang ke-8. Tauhid akan mencegah seorang Muslim kekal di neraka. Sebab nanti di negeri akhirat, seorang Muslim yang mukmin akan ada 2 perjalanannya. Ya. Kesudahan dia setelah dia dihisab, yang pertama masuk syurga. Ya. Ini istilahnya di dunia apa? Yang pengusaha panggil do right things right first time all the time. Terus masuk syurga. Dia ahli tauhid, ahli beramal soleh. Ya, ditimbang pahala lebih besar, dosa kecil, ringan. Maka berat timbangannya, keputusannya apa? Langsung masuk syurga. Dan masuk syurga pula pelbagai kategori. Ada masuk, langsung saja masuk tanpa hisab. Bila hisab, bila azab. Sebab itu Nabi SAW ajar kita baca doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan semudah-mudah hisab. Sedikit saja, maka tak lama tunggu kita. Di perhentian itu cepat saja kita masuk syurga. Itu yang pertama. Semoga kita termasuk dalam kelompok ini. Masuk syurga tanpa hisab, atau masuk syurga dimudahkan. Tak lama menunggu. Immediate check. Macam orang buat apa, checking point tu. Betul kan? Dah perintah si sempadan. Daripada airport tu nak masuk. Berapa banyak tu dia punya stok nak checking tu. Kita tak payah. Tak payah check. Masuk terus. Nikmat tak? Ini kena tanggal tali pinggang, tanggal kasut, tanggal stokin, tanggal semuanya. Beg semua letak. Habis handphone semua. Ni tak payah. Kopiah pun kena angkat. Check. Jam kena buka. Di dunia pun kita dah rasa dah seksa. Betul kan? Lamanya. Pula-pula last minute datang. Flight sekejap lagi nak setengah jam lagi gate nak close. Kau mula dia serabut. Betul kan? Lari-lari dia. Tengok-tengok jam pula panjang menjela. Ya Allah. Kita tak nak lane macam tu. Kita nak lane masuk saja. Ya. Tak ada palang, tak ada apa. Ibaratnya tak ada ibarat lah. Kalau nak banding dengan tol punya tak payah. Ya. Bayar cash tak payah. Touch and go tak payah. Smart tag tak payah. Terus pergi je. Tu dia. Ni yang pertama. Ya. Ini tauhid yang paling kemuncak. Tauhid yang paling benar. Lalu motosikal. Lalu motosikal lah. Betul. Tak ada palang. Ya. Terus saja. Tu. Nikmat tak? Di dunia pun dah rasa privilege lah. Macam orang pergi bank jugalah. Tak payah beratur. Ada kenalan dekat dalam. Bagi syafaat. Tu kenalan dalam syafaat jadi ni Pak Haji. Ustaz di sini Ustaz. Mesti. Tak payah menunggu. Ustaz nak apa Ustaz? Bagi nunggu. Bagi. Tapi salah caranya. Tapi nak bagi. Ada logi. Ada syafaat. Cepatlah. Masya Allah. Ya. Ada orang. Ya. Dia hisap dosa berat. Maka humbalan neraka dulu. Ya. Allah Ta'ala dengan kehendaknya. Masyiah Allah Ta'ala. Satu. Ya. Dihumbankan ke dalam neraka untuk tempoh tertentu. Untuk membersihkan dirinya. Sebab di dunia dulu banyak buat maksiat. Tentu tak sama, betul kan? Antara orang taat dan banyak maksiat. Allah Maha Adil. Ataupun yang kedua, atas kehendak Allah. Barangkali ada kebaikan yang tidak diketahui oleh manusia. Allah Ta'ala dia Maha mengetahui. Asbab itu dia masuk syurga. Allah ampunkan.
Jadi sebab itu kita hidup di dunia kena cari amal-amal yang mendapat rahmat dan pandangan daripada Allah. Yang menyebabkan nanti di negeri akhirat, asalnya nak dihumangkan ke dalam neraka disebabkan beratnya timbangan dosa, Allah bersihkan, Allah ampunkan terus masuk syurga. Nampak? Dia macam hadis tadi, datang bawa banyak dosa, tapi tak melakukan syirik. Ya, ikhlas dia. Sebab itu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, sebagaimana dinakalkan oleh Al-Imam Ibn Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, dia sebut ada 10 jalan bagaimana Allah Ta'ala mengampuni dosa hamba-hambanya. 10 jalan, banyaknya, menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Apa jalan pertama? Yang pertama istighfar. Hidup di dunia tak pernah istighfar langsung. Ada juga jalan kedua, taubat. Barangkali hujung-hujung usia nak mati tu bertaubat. Betapa banyak manusia seperti itu. Tak dapat juga. Yang ketiga adalah ya, al-hasanat, ada kebaikan. Waktu dunia tu jahat macam mana pun, tak pernah beribadah kepada Allah, tapi ada kebaikan dia buat. Barangkali kebaikan tu berkaitan dengan manusia je, bukan berkaitan dengan Allah. Seperti apa? Seperti apa? Beri minum anjing kehausan. Seorang pelacur kan? Profession ni pelacur. Bukan berzina sekali, tak, profession dia. Tapi Allah dengan rahmatnya. Tapi jangan dia faham hadis dia, tak apalah aku jadi pelacur. Itu takkan dapat. Sebab apa? Purposely. Nampak? Al-hasanat yuzhib sayyi'at, menghapuskan. Ya. Betapa banyak orang yang kita lihat ahli maksiat jahat, tetapi di sisi Allah mendapat pengampunan. Barangkali dia ikhlas kerana Allah. Ya. Dia tahu dia buat dosa. Tapi dia tetap mengakui Allah Ta'ala itu yang dia takuti, yang dia imani, yang dia berhajat padanya. Tak dapat mesti yang keempat apa? Banyak jalan. Contoh-contoh, iaitu mendapat doa daripada orang yang hidup untuk dia, sama ada ketika dia hidup atau dia mati. Atau dia dapat pengampunan ketika solat jenazahnya didirikan. Ada 40 orang yang bertauhid benar pada Allah, mohon pada Allah, ampun dosa dia. Dan banyak lagi lah contoh-contoh. Jadi jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan merasa kita baik. Mentang-mentanglah kita ustaz, hafal Quran, hafal hadis, ceramah sana sini, ramai pengikut, banyak orang bertaubat di tangan kita, banyak orang masuk Islam di tangan kita, nanti dulu, belum selamat. Sebab itu merupakan bentuk ujian Allah Ta'ala kepada kita. Ya, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan perkara-perkara tersebut. Tetap waspada. Bahkan orang seperti inilah yang lebih banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ya, khawatir, takut perkara-perkara ini nanti diharapkan sebagai amal ibadahnya yang besar, tiba-tiba di negeri akhirat tiada nilai di sisi Allah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bukan kerana Allah. Sebagaimana kita sebut kaedah semalam, rubah amalin kabirin tusaghirun niyah. Tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah sebagai niat. Niat apa tadi? Tu 3 tadi. Ar-riya, as-sum'ah, al-ujub. Yang dia saja tahu pelaku ni. Wal-iyazubillah. Jadi tauhid akan mencegah seorang muslim kekal di neraka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, ya. Ini hadis qudsi juga. Ukhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil haya syakka malik. Fayambutuna kama tanbutul jin hibbatu fi janibis sail. Alam tara annaha takhruju safra multawiyah. Setelah penghuni syurga masuk syurga, manakala penghuni neraka pula masuk neraka, ini selesai dah keputusan Allah Ta'ala pada hamba-hambanya. Ya, selesai keputusan Allah Ta'ala. Masuk syurga, masuk neraka, masuk neraka. Maka setelah itu Allah Ta'ala pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi iman. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka, hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam bagaikan arang. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Maka tubuh mereka pun tumbuh berubah sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidakkah kau perhatikan bahawa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, ada satu kelompok manusia, orang yang beriman. Apa makna iman? Paling minima dalam hatinya ada sebesar iman. Dia tetap mengakui bahawa Allah Ta'ala adalah Rabb yang wajib dia taati, yang wajib dia ibadahi. Dan dia tak pernah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Walaupun di dunia dia ahli maksiat. Apa maksiat yang dia tak buat? Ya, semua dia langgar. Apa taat yang dia tinggalkan?
Semua dia tinggalkan. Allah perintah buat, dia tak buat. Tapi dalam hatinya tetap akur. Allah ada Rabb yang wajib aku ibadah. Tapi disebabkan oleh kejahatan, nafsu, ikut syaitan, maka dia mati dalam keadaan itu. Maka Allah jatuhkan keputusan ahli neraka. Tapi untuk tempoh yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan bermudah dengan hari itu. Ini. Oh, kalau gitu tak apa, ahli maksiat. Kalau begitulah pemahamannya, dia telah meremehkan istihza. Maka khawatir nanti dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia memiliki sifat tidak takut pada Allah, mempermain-mainkan apa yang Allah khabarkan. Ini maksudnya bukan purposely. Memang dia di dunia, ya, dia melakukan demikian. Bukan kerana dia menyombong diri hadapan Allah, tak. Tapi memang dia sebabkan oleh kelemahan iman mengikuti hawa nafsu. Masya Allah. Ya, tapi takkan dengan hadis ini kita tak termasuk kelompok ini, mahu tak? Tentu tak mahu, betul kan? Ya. Tak akan seorang mampu untuk menahan azab api neraka Allah Ta'ala. Jangankan azab itu, ya, kemurkaan Allah Ta'ala pun sendiri kita tak mampu untuk hadapi ketika berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika di padang mahsyar itu ketakutan yang amat sangat. Ya. Nak melihat wajah Allah pun tak berani. Ya, orang kafir langsung tak diberikan keizinan. Ya, orang bermaksiat pada Allah juga tak diberi keizinan. Sebagaimana disebut dalam Quran dan hadis. Ada beberapa kelompok manusia nanti Allah tak nak lihat, Allah murka, Allah tak nak berbicara. Ini merupakan azab lah. Belum dihumbarkan dalam neraka lagi, azab yang sangat pedih. Allah murka, Allah tak nak tengok, Allah tak nak berbicara. Apa lagi yang kita harapkan? Ya, semoga Allah jauhkan kita daripada perkara ini. Semoga Allah memberikan kita kurniaan nikmat yang sangat agung ketika kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Kita dapat melihat wajah Allah, dapat berbicara dengan Allah dan mendapat rahmat Allah. Dan puncaknya di mana? Masuk syurga, dapat menziarahi Allah, dapat melihat wajah Allah, dapat berbicara dengan Allah. Ini sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Inilah kemuncak, inilah disebut al-ziyadah. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan khabar gembira ini kepada umatnya. Maka berusahalah untuk kita meraihnya. Tak lain dan tak bukan berarti apa? Benar tauhid, benar ibadahnya. Muwafaqah dengan apa yang syariatkan oleh Nabi SAW. Jangan menyelisihi. Ya, jangan khawatir menyelisihi amalan orang ramai. Tok syekh ke, tok alim ke, tok lebai ke, tok kiai ke, tok habib ke, tok guru ke, tok ustaz. Yang paling kita takut iaitu menyelisihi satu orang, iaitu Nabi SAW. Walaupun kita bersendirian, namun kita muwafaqah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah dia nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Ya, jangan khawatir, agama itu bukan tegak atas majoriti, bukan tegak atas ramainya orang melakukannya. Tidak. Cuba kita lihat apa yang telah kita pelajari dalam kisah Ashabul Kahfi. Betul kan? Ashabul Ukhdud. Minoriti. Ya. Tapi minoriti atau majoriti tetap dua-duanya diukur dengan deraja kebenaran. Tauhid. Ya, sedikit atau banyak tetap diukur. Tapi undang-undang lazimnya mengatakan kelompok yang benar itu tak ramai, sedikit, qalil. Dan itu disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. They are not the majority, they are the minority. Ya, they are fully comply with the Al-Quran dan Sunnah. Maka berjalanlah di atas jalan itu. Jangan risau. Jangan ditipu daya dengan ramainya manusia. Ya, crowd dia banyak, full crowd, hebat, amazing. Itu bukan bukti kebenaran. Sebab Islam tak pernah mengenal erti demokrasi dalam menilai kebenaran. Kebenaran dinilai dengan sejauh mana muwafaqah dengan al-haq, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Jamaah itu adalah ya kamu muwafaqah di atas kebenaran walaupun kamu seorang. Ini khabar gembira. Baik, yang ke-9. Tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal manusia. Ya, tauhid yang secara ringkas. Jadi kita tak perlu baca ini, kita bagi ringkasan saja. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ini telah kita sebut tadi. Tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal manusia. Ya, sebab itu amalan orang kafir tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Walaupun dia solat ikut kita. Dia tengok kita solat, dia pun datang. Bahkan dia duduk dalam majlis ilmu, belajar dia. Pandai dia agama, bahkan lebih pandai daripada kita. Ada tak? Orang kafir pandai daripada kita agama? Siapa? Khususnya para orientalis itu. Pakar Quran, pakar hadis, siap buat mukjam tentang Quran, hadis. Nak cari hadis-hadis makna. Ya, dia letak siap-siap dah. Fihris tu. Masya Allah, menakjubkan. Orientalis. Tak masuk Islam dia. Tetap kafir. Oh, banyak school of Orientalism.
di negara barat, sampai ke Jepun, sampai ke Rusia. Buat School of Orientalism. Hingga kan ada orang-orang Islam pergi belajar dengan tok guru yang kafir itu. Buat PhD bagai. Ajaib. Ajaib belajar agama dengan orang kafir. Kononnya atas dasar analisis saintifik. Ya. Dia ingat para ulama Islam tak saintifik ke aja. Ya, ini tipu daya, talbis iblis. Masya Allah. Bagaimana mungkin belajar iman, belajar agama dengan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah? Dan tentu orang kafir tidak akan ada sifat adil dan amanah, tak akan ada. Tetap di dalam hatinya ada sifat memusuhi dan benci pada agama. Ya, tak akan mengajar tauhid daripada kita. Walaupun penghususan bersyarah tu orang tadi itu tauhid. Ya, Masya Allah. Jadi, ya, tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal manusia. Yang ke-10, orang yang bertauhid akan mendapat rasa aman dan petunjuk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Ini juga syarat dan jawab. Barang siapa yang dua syarat ada padanya, dapat dua faedah. Dan faedah ini faedah yang paling agung dalam urusan agama. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik. Ya, kezaliman yang dimasukkan di sini adalah syirik, yaitu syirkin akbar, syirkun asghar. Mereka itulah orang yang mendapat keamanan. Aman maknanya apa? Aman secara fizikal, secara rohani. Ya, tu dapat dua-dua. Aman, tenang, lapang, qanaah, bersyukur, redha. Masya Allah, nikmat tak hidup dia terpandu, terarah. Ujilah daripada pelbagai sisi, relax and steady. Tahu macam mana nak buat tindakan yang benar sesuai dengan aturan syariat. Ya, aman. Walaupun mereka di penjara, jiwa mereka aman. Sebab itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, jika seseorang tak pernah meraih syurga di dunia, bagaimana mungkin dia akan dapat syurga di akhirat? Syurga seorang di dunia di mana? Di hatinya. Tenang, aman, lapang, redha, qanaah, zuhud. Nikmat tak? Di penjara lah bukan dekat lagi. Kamu boleh mempenjarakan fizikal aku. Jasad ni kamu boleh penjara, tapi hatiku kamu tak boleh penjara. Nampak tak? Syurga tu berada di hatiku. Nampak tak? Walaupun sempit rumahnya, sempit penjaranya, ya, musuh, ya, hilang akal macam mana nak melakukan tindakan berbagai. Buatlah macam mana pun. Sebab apa? Hatinya benar tauhid kepada Allah. Kerana ya, kami ada Allah Ta'ala. Kamu ada pemerintahan, kamu ada kekuasaan, kamu boleh buat apa saja, kamu boleh kenakan tindakan, kamu boleh larang aku menulis, boleh melarang apa saja, tapi aku, ya, kamu tak boleh melarang satu. Itu tauhid yang ada dalam diriku. Tetap kembali kepada Allah. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Kamu ambil nyawa aku, small matter. Tapi jangan ambil akidah aku. That's big matter. That's my valuable asset for me. Which will be, ya, akan jadi apa? Penyelamat di negeri akhirat. Cuba lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Betul kan? Ya, kisah yang menakjubkan yang sering kita bawakan tentang keluarga Yasir. Nabi SAW bagi satu je motivation talk. Very short, simple, precise and concise. Sabran ala Yasir innama idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu syurga. Kalau kita orang kata begitu, apa sabar-sabar? Engkau tak kena, tak apalah. Engkau tak hilang pekerjaan, tak apalah. Engkau tak ada pendapatan, tak apalah. Semua orang sabar. Yang kau ada gaji bulan tetap, tak apalah. Ya, di kuarantin ditutup, tak pergi jalan, tak pergi mana, gaji jalan. Aku ni apa nak sabar-sabar? Ha, tu kita betul kan? Masya Allah. Tengok para sahabat sanggup. Padahal boleh saja kata pada Nabi SAW, berdoalah ya Rasulullah agar, ya, dikakukan, paralyze tangannya Abu Jahal, biar dia tak boleh buat apa-apa. Betul kan? Tapi tidak. Nabi SAW kata, sabran alu Yasir inna mau'idukumul jannah. Begitu juga seorang wanita hitam datang jumpa Nabi SAW mengadu hal. Ada penyakit ayan, penyakit epilepsi. Ya, bila datang penyakit itu macam penyakit sawan, lupa diri, sehingga terbuka aurat. Minta kepada Nabi SAW, doalah, minta doa kepada Allah agar sembuh sakit aku. Lalu Nabi SAW bagi tawaran yang lebih baik. Ini lebih baik ni. Aku doakan engkau agar sembuh atau engkau bersabar dapat syurga. Wanita tadi yang asal nak minta sembuh, tiba-tiba Nabi SAW bagi option, pilihan. You have two choice. Which one you want to choose? You cannot choose both. One. Asal nak minta sembuh, tapi bila kata Nabi SAW kamu bersabar, kamu akan masuk syurga, langsung dia pilih bersabar. Tak cukup takat itu, dia minta satu lagi request, special request. Ni seorang wanita yang beriman, tauhid benar. Minta doa kepada Allah ketika aku datang sakit itu tak terbuka auratku. Ni super. Orang yang faham tentang tauhid, ada harga diri, jaga maruah,
Padahal dalam keadaan dia sakit, dia lupa, dah terangkat dosa bagi dia. Betul kan? Terbuka aurat, tak salah bagi dia. Bayangkan dengan wanita di zaman sekarang. Dalam keadaan sihat, buka aurat ke sana kemari. Tambah sakit, lagi dibuka. Beza tak? Sebab apa beza? Sebab benar tauhid. Benar pemahaman terhadap agama. Berjalan dia di atas itu. Masya Allah. Ya, betapa ya, tarbiyah dari jurusan tauhid ini menatijahkan seorang insan yang hebat, yang tangguh, yang tahu berjalan di atas aturan, ajaran dan hukum yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Apa tugas kita? Berjalan saja sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah, dia adalah Rabb, dia adalah Al-Khaliq. Maka kita ikut aturan Allah Ta'ala, bukan ikut aturan kita. Yang terakhir, yang ke-11, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, ya, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini ayat sungguh menakjubkan, sungguh terang jelas membantah kelompok-kelompok yang berjuang Islam tu. Nak dapat negara, nak mentadbir syariat Islam, nak menegakkan negara Islam. Baca, faham ayat ni. Ya. Sebab itu kamu gagal sampai sekarang, sebab tak terpenuhi syarat yang ada dalam surah ni. Apa syaratnya? Allah Ta'ala telah menjanjikan pada orang yang beriman di antara kamu. Satu, syarat beriman. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Bahawa dia yang Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dapat kekuasaan, dapat pemerintahan. Sebagaimana dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Tengok Nabi SAW, Allah berikan kekuasaan dengan dua ni. Terpenuhi dua syarat ni, sempurna. Tamam, dapat kejayaan, dapat kekuasaan. Walaupun dari segi logistik sangat jauh berbanding dengan logistik orang-orang kafir. Tenteranya sempurna, kekayaan, kemewahan, bilangan dan sebagainya. Tentera Islam sikit, dhaif, tapi berjaya mengalahkan. Sebab apa? Sebab tak bergantung pada makhluk, tak bergantung pada benda, bergantung pada Allah. Taat, tunduk, patuh, percaya kepada Allah tanpa sebarang keraguan. Tauhid benar, amal ibadah benar, Allah bagi kejayaan, bagi kepimpinan. Ya. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka, dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah. Yang ketiga, tetap beribadah. Istiqamah di atas dua ini. Ya. Kemudian tidak mempersekutukan aku. 4. Ya. Dengan sesuatu pun. Tapi barang siapa tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik, rugi. Nampak ni? Cuba tanya orang yang berjuang negara Islam bagai-bagai ni, dari dulu sampai sekarang, tak pernah berjaya. Dapat pun tak boleh buat apa juga. Allah bagi mereka ujian, dapat tak boleh buat apa juga. Hukum Islam tak dapat tegak. Masyarakat bukan dekat kepada Allah. Macam-macam maksiat berlaku, kejahatan berlaku. Yang dia boleh buat apa? Datang alasan. Oh itu ini. Itulah hidupnya, alasan. Padahal kalau dia kembali pada ayat ni, 4 jika ada, maka Allah akan bagi kejayaan. Selama mana 4 dia tak ada, 4 syarat ni tak terpisahkan. Beriman, tanya tentang tauhid, belajar tak? Tak diajar tauhid. Diajar je bab macam mana tanzim, bagai-bagai. Tanzim sirriyah, tanzim jahriyah, macam-macam. Nak jatuhkan pemimpin, macam mana caranya. Ya, macam-macam strategi dia. Tak diajar begitu Nabi SAW. Ni, banner tauhid. Ya. Tauhid tak belajar, Allah tak kenal, ya, melakukan pembantaian Islam tak belajar, macam-macam. Yang tahu nak hukum orang saja kerja. Contoh, beramal soleh, dia ajar tak sunnah-sunnah pada umat dia. Kalau angin tiup, tahu tak dia doa nak baca apa? Ni sekarang ramalan kaji cuaca, meteorologi, angin kuat di bawah Kelang. Nak baca apa ni ketika angin kuat? Yang itu basic pun tak boleh tahu. Padahal, woi, tahap pemimpin ni, tahap ketua usrah ni, dah bagai-bagai lagi. Doa yang ni pun tak tahu. Dia berjuang apa ni? Berjuang apa? Sunnah pun tak tahu. Contoh, dapat tak banyak lagi. Ya. Berkorban, tak berkorban dia. Tak bersungguh dia berkorban. Nampak? Banyak lagi. Tak sungguh dia bertakbir. Berbagai lagi. Dah habis dah hari ni. Hari Tasyrik yang ke-13. Ya. Mudah-mudahan jemaah haji mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah memanggil kita pula untuk next giliran kita. Yang ketiga apa? Tu, istiqamah. Ya. Kelompok seperti ini, dia bohong kan. Dulu nak tegakkan negara Islam, sekarang senyap, sunyi, sepi. Nampak tak? Dulu nak tegakkan hukum Islam, sekarang sunyi, sepi. Nampak? Mana istiqamahnya?
Mana istiqamah? Yang keempat, iaitu mereka tidak melakukan kesyirikan. Cuba cek. Pergi jumpa bomo, jumpa dukun, percaya dengan ramalan-ramalan. Oh, pilihan raya sekali ni kita yakin akan menang besar. Itu kan ramalan. Ramalan ada syirik. Tengok-tengok kalah. Ya, KO teruk. Nampak tak? Itulah balasan. Allah dah bagi berkali-kali dah petunjuk. Kembali kepada empat ni. Itulah jalannya Nabi SAW. Bila terpenuhi syarat, automatik kamu akan dapat. Allah akan bagi. Ikut aturan Allah, bukan ikut aturan manusia. Bukan ikut aturan demokrasi tu. Demokrasi tu pun sistem datang daripada mana? Ikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kejayaan di sisi Allah bukannya bilangan, bukan kekuasaan, bukan. Sejauh mana kamu menegakkan empat perkara ni, mengajak umat kepadanya, itulah dia kejayaan. Cuba lihat seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Berapa saja yang Allah berikan kekuasaan, itu sendiri sudah hujah yang sangat terang dan jelas. Nampak tak? Berapa rasul boleh bilang jari yang ada kekuasaan daripada 25 rasul yang Allah gazet Al-Quran yang wajib kita imani? Yang pertama siapa? Nabi Sulaiman AS. Mula-mula ayah dia dulu, Nabi Daud AS. Nabi Sulaiman AS memiliki kerjaan yang tidak ada lagi orang memiliki kerjaan sepertinya. Yang ketiga siapa? Nabi Musa AS. Itu pun untuk Bani Israel. Ya. Yang keempat siapa? Nabi Yusuf AS. Itu pun bukan raja, pembantu. Istilahnya Perdana Menteri. Yang kelima siapa? Nabi SAW. 5 je. 5 divide by 25 time 100. 5 kali berapa? 5 kali 5, 20% ni. Menunjukkan pelajaran berharga apa? Seluruh para rasul-rasul alaihi wassalam itu datang untuk bukan full crowd, tapi menyampaikan, menyebarkan. 3 perkara Nabi SAW buat. Apa? Bacakan tazkiyatun nafs. Yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitab. 3 ni berjalan. Adapun kekuasaan milik Allah. Allah akan beri kepada sesiapa yang layak untuk menerimanya. Itu tugas Allah Ta'ala, bukan tugas kamu. Dan Allah telah uji kamu. Bila telah dapat, apa yang kamu perbuat? Hewaya lagi ada. Ya, itulah bukti kegagalan berjalan bukan di atas manhajnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu dakwah yang benar adalah dakwah mengajak manusia kepada aniya'budullah wajtanibut taghut. Ajak manusia kembali kepada Allah, pull them, push them. Kepada siapa? Tauhid, tunduk, taat, patuh terhadap perintah Allah. Bila telah cukup syarat-syaratnya, Allah telah janji. Tadi, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum dan wa'adallahu alladhina amanu. Tengok ayat yang terakhir di bawah di sini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Cuma kita lihat situasi sekarang. Kenapa musibah Allah turunkan? Kenapa? Salah satu jalannya kalau mengikut kaedah Quran disebabkan oleh dosa maksiat jauhnya mereka kepada Allah. Kalau kita lihat tapis dengan realiti, betul atau tidak? Betul. Betul. Daripada pemimpinnya sampai rakyatnya melakukan kemaksiatan, tak amanah, pecah rasuah, menipu, cinta dunia, suka mengutuk orang, suka mengata orang, memfitnah orang, mencerca orang, mendedahkan aib, mengatakan perkataan yang bukan-bukan. Cuba tengok dalam Facebook. Itu saya bukti. Pakai kopiah atas kepala. Ya, atas nama parti-parti tertentu, tapi lisan yang amat tajam pada lawannya. Duduk dalam majlis-majlis mereka secara siriah itu akan terkenal lah tabiat dan rupa wajah mereka terhadap musuh dan lawannya. Masya Allah. Padahal sesama Muslim. Tapi bila dia luar, bukan main lagi. Berpura-pura, baik dan sebagainya. Sebab apa? Mengharapkan pangkah tangannya. Ya. Sama jamaahnya peluk, bukan main lagi. Ikram, bukan main. Tapi dengan orang lain, musuh. Tapi berpura-pura berbuat kebaikan. Sebab apa? Nakkan kepentingan daripada orang tersebut nanti bila sampai masanya. Ini bukan Islam. Islam tak mengajar demikian. Islam mendamaikan, mengajak umat manusia. Semua kita adalah bersaudara. Ya. Mengingatkan mereka yang zalim agar kembali kepada Allah. Mari kita bersama-sama menuju ke syurga Allah Ta'ala. Bersama. Nah, inilah dia buah tauhid yang benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk bahagian D, menjauhkan diri dari syirik. Ya, lawan kepada tauhid. Segala kebaikan semuanya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan kesilapan mudah-mudahan Allah mengampuni, dan semoga Allah Taala menjadikan kita orang yang sentiasa benar berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajak diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, jiran tetangga ya kepada tauhid, iaitu sebagaimana jalannya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemuncaknya nanti ya tertegaklah ya
iaitu kalimatul tauhid, kalimatul ulia, akan muncullah ya apa yang kita idam-idamkan tidak di zaman kita ya. Namun itu bukan penting, bukan urusan kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, setelah terpenuhi syarat-syarat, yaitu buah daripada tauhid yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman, dan semoga Allah menetapkan kita di dalam istiqamah di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabat, begitu juga para salafus soleh. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita, mematikan kita di atas tauhid, dan dengan itu ya semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat di dalam syurga bersama dengan pengarang kitab ini ya, Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, dapat bersama dengan Nabi SAW, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.